Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Izzat Zain dalam Bantras COVID-19. Diharapkan semua penonton berada dalam keadaan sihat walaupun kita berada dalam fasa membiasakan diri dengan kehidupan norma baru yang penuh mencabar setiap hari. 10 Zulhijjah adalah tarikh dinantikan oleh setiap umat Islam di seluruh dunia, terutamanya yang ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jika sebelum ini umat Islam di seluruh dunia berkumpul untuk melakukan ibadah haji, namun ianya amat berbeza pada musim pandemik COVID-19. Kita saksikan laporan menarik ini dalam segmen Rentas Dunia. Cuaca panas berlegar sekitar 50 darjah Celsius di Arafah sambil jemaah bersiap untuk wukuf yang merupakan kemuncak kepada seluruh pelaksanaan ibadah haji. Tanah haram ini yang lazim menerima 2.5 juta jemaah hajinya bagaimanapun sepi. Hanya 60,000 jemaah tempatan dan expatriate daripada 150 negara dibenar mengerjakan rukun Islam kelima itu tahun ini daripada 558,000 permohonan yang diterima Arab Saudi. Mekah Al-Mukarramah dikenakan pematuhan SOP paling ketat dalam sejarahnya disebabkan pandemik COVID-19. Mesin cap jari diperkenalkan bagi mengesahkan identiti jemaah yang antara lain perlu melepasi syarat divaksin sepenuhnya. Tahun ini haji semua dengan syarikat. Tak masuk dengan muasasah tiwafah dengan apa-apa tak ada. Nafar awal semua. Nafar yang kedua tak ada sebab jemaah sedikit kan 60,000 saja. Satu tawaf pun sistem. Tak boleh masuk banyak-banyak. Satu fold dekat 1,000 orang saja boleh masuk. Dengan ihram sebagai lambang kezuhudan manusia, ibadah haji dalam norma baru ini jadi refleksi penanggalan keakuan kerana sesungguhnya tiada yang memiliki keagungan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Saya Adil Fatani melaporkan untuk penteras COVID-19 dari Makkahul Mukarramah. Aidiladha di musim COVID-19 ini disambut kehadirannya dengan SOP yang perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat Malaysia. Namun berbeza dengan penduduk di apartmen Sri Rakyat Bukit Jalil apabila Aidiladha disambut dengan keadaan yang penuh sayu kerana blok kediaman mereka masih dikelilingi oleh kawat duri. Mereka masih lagi berada di dalam tempoh PKPD sehingga 24 Julai yang tamat semalam. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Kecuali gema takbir yang memecah keheningan pada pagi Aidiladha di apartmen Sri Rakyat Bandar Bukit Jalil, tiada tanda-tanda ada keraian dalam kalangan penduduknya. Kawat besi yang melingkari kawasan 3 bloknya menambah kesuraman. Lokaliti di Kuala Lumpur itu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD selama 14 hari bermula 11 Julai 2021. Ini selepas 94 daripada 598 penduduknya yang disaring didapati positif COVID-19. Bagaimanapun bagi anggota keselamatan yang membuat kawalan, tugasan lebih diutamakan. Kekuatan setiap anggota untuk PDRM seramai 1 pegawai dan 20 anggota dan kami mempunyai 4 kumpulan bermula daripada pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang, kemudian 4 petang hingga pukul 12 malam dan 12 malam hingga ke 8 pagi. Sehingga hari inilah pihak masyarakat di kawasan Seri Rakyat mengikut SOP yang telah ditetapkan. Bukan sedikit pula pengorbanan yang dilakukan petugas barisan hadapan ini. Sambil rakyat disaran membiasakan diri dalam kehidupan norma baru, para petugas ini masih dengan misi mereka untuk menjaga keamanan negara. Kesejahteraan rakyat diutamakan biarpun mereka rindu untuk bersama keluarga. Sedar tanggungjawab yang dipikul, mereka berlapang dada dan masa rehat yang singkat dimanfaatkan untuk mempererat silaturahim sesama mereka sambil berkongsi juadah raya dan bertukar cerita. Ini merupakan tugasan di PKPD untuk tim di bawah kendalian saya yang ketiga. Kebetulan yang ketiga ini jatuh pula pada Hari Raya Aidiladha. Maka kami lebih mengutamakan tugas untuk meneruskan jasa khidmat kami dalam membantu rakyat yang terkesan. Bila mana PKPD ini kita diarahkan supaya duduk di dalam rumah sahaja dan tidak dibenarkan untuk pergi ziarah ke rumah jiran-jiran. Bila sebelum ni kita balik ke kampung, kita kata
Ada adik-beradik, boleh bergurau, ada anak buah kumpul, sedang baru kumpul. Tapi sekarang ni, tahun ni memang tak dapat nak buat apa lah sebabkan PKPD. Jadi kami yang berada kat sini terpaksalah kata mengorbankan diri untuk bertugas. Daripada kita punya dari kecil, kita minta semua rakyat kita bersabar dan jaga SOP yang ada. Kalau kita dapat bendung wabak ni, kita akan habis cepat, mana kita akan bebas. Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP telah memasuki minggu ke-8 pada minggu ini, namun kita masih melihat jumlah kes harian yang masih tinggi melebihi 10,000 kes sehari. Dan secara purata untuk minggu ini sahaja kita telah melihat jumlah kes harian COVID-19 yang dilaporkan melebihi 11,500 berbanding dengan minggu epid ke-28 iaitu daripada 11 Julai hingga 18 Julai 2021 di mana kita melaporkan sebanyak 9,500 purata kes harian COVID-19. Jumlah kes mingguan yang kita laporkan pada minggu epid 27 ataupun daripada 4 hingga 10 Julai 2021 adalah sebanyak 35,000, manakala untuk minggu epid ke-28 iaitu daripada 11 Julai hingga 17 Julai 2021 kita melaporkan sebanyak 50,000 kes seminggu. Dan daripada jumlah ini 59% adalah yang disumbangkan oleh negeri-negeri di Lembah Kelang. Daripada jumlah kes ini, kita laporkan sebanyak 180 kluster pada minggu epid ke-28 dan sebanyak 160 kluster pada minggu epid ke-27. Dan daripada jumlah kluster ini, kita lihat antara 60% hingga 70% adalah daripada kluster tempat kerja dan untuk Klang Valley sendiri menyumbang sebanyak 20 hingga 40% kluster tempat kerja. Pelan Pemilihan Negara mempunyai 3 indikator iaitu yang pertama adalah purata 7 hari kes harian COVID-19 yang dilaporkan. Yang kedua adalah purata 7 hari penggunaan katil di ICU dan yang ketiga adalah kadar liputan imunisasi di kalangan penduduk. Dan untuk hari ini semua negeri di Malaysia telah melaporkan lebih daripada 10% kadar liputan imunisasi di Malaysia. 4 negeri dengan liputan imunisasi tertinggi adalah yang pertama wilayah Persekutuan Labuan, diikuti oleh wilayah Persekutuan Putrajaya, ketiga oleh negeri Sarawak dan yang keempat adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana untuk kriteria liputan imunisasi mereka telah melepasi fasa 2 untuk masuk ke fasa 3 dan kita harap seluruh rakyat Malaysia akan mengambil contoh daripada pendekatan ini di mana dengan kadar liputan imunisasi yang tinggi kes harian COVID-19 dilaporkan akan menurun. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Kurang sedikit pun kuasa cuci dia nanti orang kata tak power. Ada yang menarik mengenai Pusat Pemberian Vaksin atau PPV Bangi Avenue Convention Centre ini yang mula beroperasi pada 5 Julai 2021. Selain keupayaannya memberikan anggaran 5,000 dos suntikan sehari, PPV ini beroperasi di atas kekuatan 578 petugasnya termasuk daripada Agensi Nuklear Malaysia iaitu agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Bersama kru Bantras COVID-19 menjengah PPV di daerah Hulu Langat Selangor ini pada sambutan Aidiladha lalu. Musti pun melantik Nuklear Malaysia menjadi agensi angkat atau jabatan angkat yang pertama untuk PPV. Jadi apa yang kami buat ni adalah satu aktiviti perintis. Sekiranya kami berjaya, insya-Allah akan ada lagi agensi-agensi angkat yang lain kemudian. Dengan bekerja di sini pun kita boleh lihat berbagai ragam manusia apa semua kan. So kat sini pun antara pengalaman lain kita pun boleh nampak senario sebenar keadaan yang terjadi di negara kita ni. Bila saya dapat tahu saya dapat hari ni masa raya haji ni, saya macam bersyukur sangatlah. Kalau ikutkan dalam ahli keluarga saya yang paling terakhir dapat temu janji tu sebab adik-beradik saya diorang dah dapat dulu. So saya macam sedih juga kenapa dapat vaksin lambat sebab vaksin ni kan penting. Kala dunia berdepan serangan varian se-ekstrim Delta, Malaysia yang giat melaksanakan usaha memvaksin rakyatnya diberitakan mengenai kit ujian pantas antigen Selixium COVID-19 iaitu kit ujian kendiri COVID-19 yang diberi kelulusan bersyarat untuk dijual bagi kegunaan awam bermula 19 Julai 2021.
Selixium adalah antara 3 kit ujian kendiri COVID-19 yang kini boleh didapatkan di pasaran tempatan setakat ini. Mengapa produk yang diuruskan syarikat teknologi kesihatan MedCard Sendirian Berhad itu wajar diberi perhatian? Kita patut berbanggalah. Ini adalah ciptaan inovasi tempatan. Kita nak kurangkan kebergantungan kepada produk luar. Selixium adalah COVID-19 rapid antigen untuk ujian kendiri lah. Untuk kita lakukan sendiri di rumah, dan kit ini menggunakan sampel air liur dan juga sampel hidung bahagian anterior. Beza dia dengan ujian dekat klinik dengan ujian yang kita buat sendiri dekat rumah ni, dia kurang invasif. Kalau macam dekat klinik ni, biasanya orang akan ngeri sikit lah. Kita boleh tengok keputusan tu sama ada positif atau negatif melalui jalur berwarna pada kita punya kit lah. Berdasarkan ujian makmal yang kita lakukan, dan ini juga dah di endorsed by KKM, kita punya sensitivity adalah lebih daripada 91% dan spesifisiti kita adalah pada 100%. Self-test kit ni kita ada aplikasi yang mana kita boleh declare, kita akan dapat satu notifikasi mengatakan kita ni positif atau negatif result. Jadi result ini pun boleh jadi sebagai pasport lah untuk ke mana-mana tempat atau majlis lah. Istimewanya kit ujian pantas ni adalah kita mendapat halal verification daripada Halvac Laboratories, di mana kita telah menguji bahawa test kit ini tidak mengandungi unsur-unsur haiwan ataupun khinzir lah. Jadi buat masa sekarang kami fokus untuk memenuhi keperluan tempatan dulu seluruh Malaysia, dan kami target insya-Allah lah bersedia untuk memasarkan ke pasaran luar dalam hujung bulan 8. Kit ujian kendiri pantas COVID-19 yang pertama buatan Malaysia yang telah diberi nama Selixium Kit Ujian Kendiri Rapid Antigen telah mula dijual pada 19 Julai yang lalu. Kepada anda yang berminat boleh mendapatkannya di farmasi-farmasi yang berdaftar di sekeliling anda. Sejak berlakunya penularan COVID-19 di negara kita, ada beberapa SOP yang harus kita ikuti. Dan kita juga diajar untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan di tempat kerja dan kebersihan di tempat-tempat awam. Ia juga telah menjadi rutin dan kewajipan barisan hadapan di hospital-hospital yang telah menempatkan pesakit positif COVID-19 untuk memastikan hospital sentiasa bersih dan selamat. Kita saksikan laporan yang telah disediakan. Hospital Serdang, salah satu yang dijadikan hospital hybrid COVID-19 semasa pandemik ini. Pertambahan jumlah pesakit COVID-19 menuntut pengurusan melaksanakan tanggungjawab dalam memastikan persekitaran kawasan hospital yang terletak di Selangor itu sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat. Proses pembersihan, sanitasi dan disinfeksi merupakan kaedah paling berkesan dalam mengurangkan risiko penyebaran COVID-19. Bagi memastikan keselamatan pesakit dan juga pelanggan, ya, semua laluan-laluan yang telah dilalui oleh pesakit yang telah disahkan COVID atau disyaki COVID akan dibuat pembersihannya, dan ini adalah dibuat sejurus pesakit itu lalu, dan kita di pihak hospital menjaga ketat laluan-laluan ini dengan menggunakan isyarat-isyarat tertentu bagi memastikan tidak ada pelanggan ataupun kaki tangan kita yang melalui semasa pemindahan ataupun pergerakan pesakit-pesakit COVID ini. Setiap 3 jam, kerja-kerja sanitasi harian dan nyahkuman dilakukan di lobi. Disenaraikan sebagai kawasan wajib disanitasi, tidak seperti kerja-kerja cucian biasa yang dilakukan pekerja pembersihan. Setiap hari, operasi sanitasi perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan. Termasuk petugas terbabit mengenakan pakaian perlindungan peribadi atau PPE lengkap bagi mengelak berlaku jangkitan berikutan kemungkinan ada titisan atau virus yang bersisa. Dari segi larutan, mereka menggunakan preset, mereka menggunakan floral, mereka kena campur benda tu mengikut sukatan-sukatan yang telah ditetapkan. Mereka tak boleh kurang sedikit pun. Sebab apa? Bila kurang sedikit, dia punya kuasa cuci dia nanti, orang kata tak power. Untuk proses sanitasi tersebut, macam kita panggil terminal cleaning. Total cucian di dalam lift tersebut. Operasi sanitasi turut meliputi ambulans yang membawa pesakit COVID-19.
Ia dilaksanakan menerusi proses dekontaminasi setiap kali sebaik selesai tugasan penghantaran pesakit ke hospital dengan mesin disinfeksi NocoSpray digunakan bagi membunuh kuman dan virus. Keberkesanan alatan NocoSpray ni telah diuji secara klinikal di mana kita letakkan alat NocoSpray ni di dalam kabin ambulans dan kita akan letakkan satu kertas pH. So apabila kita letakkan kertas pH tu dan kita letakkan NocoSpray tu dan kita jalankan proses sanitasi, kita akan lihat kertas pH tu akan berubah warna. Bermaksudnya keberkesanan sanitasi tu memang berkesan. Saya buat juga kat rumah tapi tak ramai lah, kami ikut SOP lah. Komited dalam memastikan tiada golongan yang ketinggalan dalam usaha kerajaan membendung penularan wabak COVID-19, Senator Dato' Ras Adiba Razzi mencetuskan idea bagi diadakan Pusat Pemberian Vaksin Orang Kurang Upaya atau OKU secara pandu lalu yang pertama seumpamanya di dunia. Dilancarkan di Menara Sime Derby Plantation di arah Damansara baru ini, seramai 13,500 warga OKU daripada 16,000 permohonan telah disenarai pendek bagi projek perintis berkenaan. Kami mula merancang untuk melakukan PPV ini apabila sahabat-sahabat saya telah pun memberitahu bahawa mereka susah untuk pergi ke tempat-tempat untuk mengambil vaksinasi. Jadi dengan pandu lalu ini ianya memudahkan pergerakan mereka, terutamanya yang menggunakan kursi roda, keadaan fizikal mereka yang sukar. Jadi dengan cara pandu lalu ini lebih mudah. Ini adalah yang pertama yang dilakukan di Malaysia khas untuk OKU dan juga di seluruh dunia khas untuk OKU pandu lalu. Jadi ianya adalah sesuatu yang pertama yang kita belajar daripada sini dan seterusnya kami insya-Allah akan cuba untuk meluaskan PPV seperti ini di negeri-negeri yang lain. Bagaimana kita boleh encourage OKU itu untuk keluar apabila kita hebahkan di media. Itu adalah penting kerana ramai sahabat-sahabat saya sebenarnya dia orang rasa masih was-was, takut-takut. Jadi apabila mereka lihat bagaimana kami membantu, menyokong dan menenangkan mereka, mereka rasa lagi selesa. Jadi saya pohon sahabat-sahabat OKU di luar sana dan ibu bapa mereka untuk beri peluang untuk anak-anak OKU diberi vaksinasi ini. Saya register untuk ayah sebab ayah dia kurang sihat sikit. Tempat ni memang sangat mudah, selesa dan pantas, tak payah tunggu lama-lama. Saya pilih tempat ni sebab sangat senang untuk adik saya sebab mereka OKU, kena ada teman. Semua pekerja di sini pun sangat efisien dan friendly. Saya sarankan semua orang dapatkan vaksin. OKU atau tidak pun semua orang bertanggungjawab untuk dapatkan vaksin. So kita semua dapat lindungi semua. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Itu dia PPV OKU yang pertama di Malaysia, malah yang pertama seumpamanya di dunia. Dijangkakan lebih kurang 13,500 orang kurang upaya di sekitar Lembah Kelang akan mendapatkan suntikan vaksin di Wisma Sime Derby Plantation arah Damansara yang telah memulakan operasi sejak 17 Jun yang lalu. Ayo sama-sama kita menentang COVID-19 ini. Walaupun risau dengan peningkatan kes positif yang semakin meningkat dari hari ke hari, namun sambutan Aidiladha yang datang cuma setahun sekali tetap disambut dengan penuh sederhana. Solat Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha di rumah sendiri telah mula dilakukan bersama ahli keluarga sejak tahun lepas lagi. Ayo kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Allahu Akbar, Allah. Ini kali kedua umat Islam meraihkan Aidiladha di tengah pandemik COVID-19. Malaysia yang berdepan peningkatan kesnya turut berusaha sedaya mungkin menjaga kesejahteraan rakyatnya. Sekalipun beraya dalam suasana norma baru, makna dan intipati sambutannya yang turut dikenali sebagai Hari Raya Korban ini tetap perlu dipelihara. Kelaziman dulu diketepikan dan kerinduan pada keluarga serta kampung halaman terpaksa dipendam sementara ini. Ziarah menziarahi berganti panggilan video atau pertemuan secara maya lantaran larangan rentas daerah juga negeri dikuatkuasakan dalam fasa pelan pemulihan negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Di Selangor yang mencatatkan kes harian jangkitan tertinggi, bagaimanapun membenarkan solat sunat Aidiladha di masjidnya. Selain pematuhan ketat SOP, kehadiran jemaah juga dihadkan seramai 50 sahaja dengan keutamaan diberi kepada ahli Korea yang telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun bagi sebahagian besar umat Islam pula, kesempatan menunaikan solat sunat bersama di pagi Aidiladha menyimpan 1000 hikmah di sebalik kekangan dalam norma baru ini. Menjadi tanggungjawab kita sekarang ialah kita memastikan diri kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita dan masyarakat sekeliling terhindar daripada jangkitan wabak COVID-19 ini. Kita dah 2 tahun COVID yang melanda dunia. Begitu juga di negara kita dah 2 tahun tak dapat merayakan Hari Raya Puasa dan juga Hari Raya Haji lah. Syukur Alhamdulillah saya buat juga kat rumah. Tapi tak ramai lah, kami ikut SOP lah. Agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak dan musibah yang sedang melanda kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ikut macam kita beraya kan, macam tak meriah lah. So kita tak boleh nak menziarah kawan-kawan, tak boleh balik kampung, tak boleh jumpa saudara mara kan. Memang kita rasa sunyi sikit lah raya. Tak seperti macam raya-raya yang dulu-dulu lah. Bilakah pandemik ini akan berakhir? Persoalan jelas hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Kemanisan lalu maupun ujian yang didatangkan seharusnya membuat manusia lebih mensyukuri dan terus berpegang pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Kemenangan akan berpihak pada kita akhirnya dengan keizinannya. Sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha pada tahun ini dilakukan dengan SOP yang ketat di mana tiada aktiviti kunjung mengunjung, tiada ibadah kurban dilakukan di masjid-masjid dan aktiviti balik kampung tidak dibenarkan sama sekali. SOP ini perlu untuk mengekang penularan COVID-19 ini, lebih-lebih lagi dengan kemunculan varian-varian baru yang lebih berbahaya. Penawar sudah pun ada dalam tangan kita dan pastinya kita akan menang satu hari nanti. Itu sahaja paparan daripada kami pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang.